Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang berhormat Ustaz Muhammad Azam, Tuan Penerangan PAS Kedah yang mempengerusikan majlis pada malam ini. Al-Fadhil Tan Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Fadhil Datuk Idris Haji Ahmad, Naib Presiden PAS, merangkap Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Muhammad Datuk Ahmad Yahya, Pesuruhjaya PAS Negeri, Datuk-Datuk Timbalan-Timbalan Pesuruhjaya, ahli-ahli Badan Perhubungan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, adun dan ahli Parlimen, yang dipertua PAS Kawasan dan seluruh ahli jawatan kuasa, ketua dan ahli jawatan kuasa Dewan-Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Secara ringkas saya dimohon untuk membentangkan kepada tuan-tuan pencapaian semasa Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman yang dipimpin oleh PAS yang turut disertai oleh Bersatu dan UMNO. Ada 6 adun bersatu, ada 2 adun daripada Barisan Nasional, salah seorang pada mereka menjadi Esko. Adun bersatu daripada 6, seorang menjadi speaker, 5 menjadi Esko, daripada 15 PAS seorang menjadi Menteri Besar, 4 jadi Esko, hal lain backbenchers. Alhamdulillah, hari ini hari yang ke 2 tahun 2 bulan 6 hari kita memimpin kerajaan di Kedah. Ada macam-macam cabaran, tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita telah mengepalai kerajaan negeri untuk mencipta banyak kejayaan-kejayaan yang di luar jangkaan kita sendiri, apatah lagi jangkaan daripada rakan-rakan yang bergelut dalam medan politik, khususnya musuh-musuh yang mendoakan kegagalan, yang ingin melihat kegagalan kita. Saban detik, saban hari mereka meratip tentang kegagalan, tapi alhamdulillah tuan-tuan, tidak ada sangatlah ratipan yang berasas setakat ini. Kita mula dengan membentuk kerajaan pada 17 Mei 2020 waktu Covid. Tuan-tuan sekalian, Covid ni tak ada lagi menteri besar yang ada pengalaman menghadapi Covid sebelum saya. Sama dengan menteri-menteri dan menteri-menteri besar di negeri lain, tak ada siapa pun yang ada pengalaman menghadapi pandemik Covid-19. Termasuklah presiden-presiden di seluruh dunia ini. Inilah kali pertama dalam tempoh 100 tahun dunia diserang oleh satu virus yang pernah menyerang dunia tahun 1918. Pada masa itulah seluruh dunia orang pakai face mask, tapi face mask zaman dulu taklah macam lah ni. Face mask sekarang ni nampak elok lah, dulu muncul macam tu ya. Dia masuk angin dalam plastik tu, dia duduk menapas dalam tu. Sekarang ni dah selepas 100 tahun pandemik Covid melanda, kita ambil alih kerajaan ni dalam gelombang yang kedua. Gelombang pertama bulan Februari sampai bulan Mei dia reda. Kita ambil alih bulan Mei sampai bulan September tu gelombang yang kedua, mencatatkan kematian di seluruh dunia puluhan juta. Di Kedah 2014 orang kematian. Alhamdulillah kita hadapi pandemik sama macam negeri-negeri lain di seluruh negara. Kita tekuni saja apa yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Saya pun lebih kurang 2 hari sekali menyertai mesyuarat Majlis Keselamatan Negara untuk menangani Covid-19 selama 2 tahun. Alhamdulillah tuan-tuan, April baru-baru ini kita telah dibenarkan untuk bermajlis, mengajurkan majlis semula dalam fasa peralihan kepada endemik, tapi masih ada kes. Sekarang ini kita dilanda pula virus influenza yang serangannya lebih ringan tetapi mengakibatkan demam. Jadi tuan-tuan, teruslah menjaga kesihatan diri masing-masing untuk kita kekal sihat untuk meneruskan perjuangan. Tuan-tuan sekalian, dalam pandemik Covid itu seluruh dunia
menghadapi masalah ekonomi. Macam mana nak beli vaksin yang begitu mahal yang dikeluarkan oleh beberapa pengeluar di seluruh dunia. Malaysia berbelanja berbilion-bilion untuk membeli vaksin dan melaksanakan proses vaksinasi. Dan ada juga orang-orang yang menentang proses vaksinasi. Akhirnya proses vaksin ini, Tuan Guru Presiden antara orang yang terawal menerima vaksin Pfizer. Ada juga di kalangan kita yang menyertai golongan anti-vax kerana dia tak mau vaksin. Akhirnya tak boleh pergi Mekah, padam Mekah. Tuan-tuan sekalian, selepas pada pandemik COVID, pada masa itu sektor industri banyak yang ditutup. Dunia menghadapi kekurangan microchip kerana kilang-kilang di negara lain juga turut ditutup. Apabila peluang ini dihidu oleh industri-industri, pemain-pemain dalam sektor penghasilan microchip, maka kilang-kilang berlumba-lumba untuk memperbesarkan industri masing-masing. Inilah tuah yang datang kepada kita di Kedah ini, tuan-tuan. Apabila semua sektor industri yang terbabit dalam sektor semikonduktor mula menambahkan pelaburan masing-masing. Ada kilang Ryzen yang mengumumkan sekaligus pelaburan 42 bilion dalam beberapa fasa dan memilih Kedah sebagai destinasi. Ada kilang-kilang baru nak buka buat glove. Ada yang berjaya, ada yang kurang berjaya. Tapi dalam sektor semikonduktor, semua industri sedang berlumba-lumba untuk membekalkan chip masing-masing di pasaran kerana kekurangan chip telah mengakibatkan ekonomi dunia dalam IT, dalam produk-produk terkini mengalami masalah. Tuan-tuan sekalian, apabila dunia beralih kepada Internet of Things IoT dan juga Artificial Intelligence, semua sektor industri ini menggunakan microchip dan juga wafer yang dihasilkan sektor industri. Kedah adalah pengeluar kepada sektor ini yang terbesar di Malaysia, tuan-tuan. Sekarang ini kita dapat pelaburan tahun 2021 68.3 bilion. Tahun ini 2022 sekat suku yang pertama Kedah masih mendahului negeri-negeri lain di Malaysia dengan mencatatkan kemasukan pelaburan yang telah diluluskan. Bulan 6 ni dah bulan 7 kita telah sikit yang semua kemasukan pelabur ini akan membawa kepada limpahan ekonomi. Yang direct dengan kita ialah peluang pekerjaan. Tetapi peluang pekerjaan yang melimpah ini, tuan-tuan, bukan lagi operator pengeluaran, bukan tukang sapu, bukan tukang kebun, tetapi orang-orang yang akan mengendalikan teknologi tinggi dalam sektor pembuatan. Mau tidak mau, kita di Kedah ini mesti menyiapkan human capital, tenaga-tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dan kita telah bercakap dengan semua IPT dan IPTS di utara Semenanjung ini, termasuk universiti-universiti teknikal di Kuala Lumpur, untuk menghasilkan pelajar-pelajar dalam jurusan kejuruteraan yang dikehendaki oleh pasaran. Kita perlukan, tuan-tuan, daripada sekarang sampai 2035 150,000 tenaga kerja berkemahiran tinggi. Tuan-tuan sekalian, ini peluang untuk kita rebut. Pastikan anak kita mengaji, belajar, jangan drop out daripada sekolah. Kita pas parti kita, parti apa-apa pula rakyat di Kedah ni. Peluang yang datang ini kalau orang Kedah tak rebut, akan direbut orang Bukit Gantang, orang Perak yang boleh mai Kulim dekat je, akan direbut oleh orang Kelantan, orang Terengganu, orang Johor, orang Sabah, Sarawak. Di Kulim High Tech tu, tuan-tuan, semua negeri ada. Sekarang ni ada 35,000 pekerja di Kulim High Tech, semua negeri ada. Jadi saya hendak
Cita-cita kita ialah Kulim Hi-Tech itu menyediakan peluang berkemahiran tinggi kepada anak-anak Kedah, dan peluang ini direbut sepenuhnya oleh anak-anak Kedah. ATNS, syarikat Austria yang melabur 8.5 bilion. Sekarang ini pelaburan telah ditambah menjadi 10. Sedang melipat gandakan, mempercepatkan pembinaan kilang dia. Tiap-tiap bulan dia mai update saya, mai present apa yang kami buat dah setakat lah ni. Tiap-tiap bulan dia mai. Dia seronok. Jadi tuan-tuan, hak ni dia akan hantar pekerja batch pertama ni ke China, training di sana. Batch yang kedua dibawa trainer daripada China, train di sini. Tuan-tuan, 2025 ni dia akan mulakan operasi. Dia akan bekalkan microchip dia kepada syarikat-syarikat besar yang dirahsiakan. Saya tahulah, tapi dia tak bagi khabar. Ini business strategi, dan vendor, dia menjadi vendor kepada company-company dunia yang turut berada di Kulim Hi-Tech. Tuan-tuan sekalian, kita buka sektor industri ini di fasa 4A, lagi 250 hektar kerana tanah kita dah habis. Kemudian kita akan pergi kepada fasa 5, lagi 400 hektar. Tuan-tuan sekalian, Kedah pada satu masa adalah negeri pertanian yang tidak pernah kita tinggalkan. Kita juga sedang menuju kepada sebuah negeri industri yang kedua-dua sektor ini akan menjadi pelonjak kepada pencapaian Kedah sebagai kuasa besar Malaysia pada satu hari nanti. Ini bukan angan-angan ni, duk jadi dah ni. Sedang berlaku sekarang ini. Sedang tak sedang je kita ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah dengan kemurahan rezeki yang Allah anugerahkan kepada Kedah, kita juga merancang untuk menanam padi 5 kali 2 tahun. Barulah Mada maklum kepada kita sudah ada 1000 hektar kawasan tanaman padi yang sudah melaksanakan tanaman padi 5 kali 2 tahun. Yang Berhormat Ustaz Tamizi baru balik melawat di Vietnam. Vietnam ada 10 juta hektar tanah padi. Kita ada 130,000 saja. Seluruh negara ada 600,000 hektar. Vietnam ada 10 juta hektar. 25% padi Vietnam untuk kegunaan domestik dimakan oleh rakyat Vietnam, 75% untuk diekspor. Yang menarik sekali ialah tidak ada subsidi sekupang pun kepada petani daripada kerajaan, tapi mereka boleh tanam. Ini heran ni lagu mana kita nak buat. InsyaAllah tuan-tuan kita akan boleh buat. Try dulu 5 kali, kemudian kita pergi pada 6 kali. Kalau kita dapat tanam 5 kali setahun, 5 kali 2 tahun, pengeluaran padi bagi Malaysia akan mencecah 80%. Kita hanya perlu import lagi 20%. Kalau pergi kepada 6 kali 2 tahun, kita tak perlu ekspor, tak perlu import lagi. Semua beras adalah keluaran dalam negeri kita. Inilah kita cakap tentang food security yang sedang dihadapi oleh dunia pada hari ini. Pada satu ketika tuan-tuan, semua negara tidak akan menjual makanan kepada negara lain. Inilah yang sedang kita tangani. Semoga kita menghadapi pada ketika itu, apabila kita sudah berupaya untuk menyediakan makanan sendiri dihasilkan dalam negeri kita untuk seluruh rakyat kita, kita akan merdeka yang sebenarnya. Pada masa itu kalau kita ada duit berguni-guni pun, tak ada siapa nak jual makanan kat kita, duit kita tidak akan ada nilainya. Melalui Mada dan sektor penanaman padi di luar kawasan Mada ada 30,000 hektar. Untuk kita usahakan sedikit lagi penambahbaikan dalam bidang saliran dan penghasilan benih yang lebih cepat matang, kita akan berupaya untuk mengejar penghasilan padi 6 kali dalam tempoh 2 tahun. Itu benda-benda yang sedang berlaku. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita ambil alih kerajaan ini dengan tenang. Yang kita pentingkan ialah keharmonian. Sebab itu kita tak berkeli dalam negeri. Kita nak berkeli, kita berkeli dengan negeri jiran. Tak sampai Tok Guru panggil saya Badui.
Kadang-kadang kena kasar juga untuk mencapai hasrat kita. Menteri-menteri kita sebelum ni lembut-lembut tuan-tuan. Hantar surat 4 kali tak jawab, diam. Saya hantar sekali tak jawab, saya jerkah dah. Sampai mereka kena jawab. Dan mereka dah hantar perutusan untuk berunding, berbincang, memulakan proses rundingan. Saya rasa ini ke permulaan yang baik. Tapi kena cengeng. Jadi tuan-tuan jangan marah saya lah. Memang pesen tu dah hantar. Kita cakap dia tak mau dengar, kita jerkah. Jerkah dia dengar, alhamdulillah. Ingat pekak. Dah. Dia dengar. Tuan-tuan sekalian, kita memang ada hak untuk menuntut kepada jiran kita kerana sumber air ni bidang kuasa air yang tinggal kepada kerajaan negeri. Pengagihan, pembekalan, proses semua bidang air ni sudah pergi kepada kerajaan persekutuan melalui Akta SPAN dan juga penubuhan PAAP. Tinggal sumber air saja. Kalau sumber air ni pun kita tak pertahankan, sumber air daripada kita mengalir, orang ambil, kita tak charge, kita tak ada pendapatan daripada sumber air kita, maka kita tak ada apa-apa kuasa tentang sumber air. Sudah diambil alih sepenuhnya oleh persekutuan dan diabaikan oleh jiran-jiran. Ini kita tak mahu. Maka kita nak pastikan satu hari nanti, kalau dia tak bayar, kita akan mulakan proses di mahkamah. Saya telah bertemu dengan sekumpulan peguam untuk memulakan proses saman bagi mereka yang engkar. Tepuk sikit. Tak sepak langsung, kita perang letih dah. Teruk orang pas. Tak syok kan no? Syok apa dia tu? Tuan-tuan sekalian, susah kerja ni. Banyak senang lah. Tapi kita kena buat untuk generasi kita akan datang. Kita simpan begitu banyak hutan, kita korban begitu banyak tanah untuk kita hasilkan benda-benda yang kita nak pakai. Di samping itu kita jadikan bahan ataupun sumber-sumber yang boleh menjadi pendapatan kita. Kita sangat terhad. Selain pada tanah industri, industri ini kita dapat peluang kerja aja tuan-tuan. Cukai industri pergi kepada kerajaan persekutuan. Kita dapat cukai pintu je dengan peluang pekerjaan dan limpahan ekonomi yang terhasil pada sektor industri. Cukai kita tak dapat. Yang kita ada cukai tanah, sumber air dan hutan. Lalu ni hutan dah depa memulakan usaha-usaha untuk menyekat proses menghalang kerja-kerja pembalakan. Maka kita sedang bergerak ke arah pemuliharaan hutan sepenuhnya. Tak boleh tebang dah kayu. Walaupun Jabatan Hutan memberi kebenaran dalam rancangan Malaysia yang ke-12, Kedah dibenarkan menebang kayu balak 4,200 hektar. Daripada 341,000 hektar hutan yang kita ada, kita boleh tebang setahun 4,200 hektar. Tapi kita dalam tempoh 2 tahun ni kita tak pernah tebang lebih pada itu. Walaupun kita ada kelulusan. Saya masuk ofis tuan-tuan, kita sudah ada kelulusan kerajaan dulu 75,000 hektar. Lulus tak apa, jangan tebang. Tapi tokai balak tu duk tunggu lah, turn dia bila nak tebang. Dia dah labur begitu banyak duit. Jadi tuan-tuan, saya kira-kira tengok 18 tahun baru habis 75,000 tu. Kita tunggulah turn hutan kita, kayu balak kayu besar. Mahal sikit jadi besar-besar meja tu. Mahal lah meja. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, kita mengharmonikan pentadbiran kerajaan. Kita tak ada cari pasal dengan pegawai. Alhamdulillah, ini yang menjadi dasar PAS, tidak bergaduh dengan pegawai. Kita berkawan, kita berbincang. Ustaz Azam 2-3 bulan sekali dia pergi bincang dengan pegawai sebagai adun. Alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Ya, ada yang beritahu kat saya, pegawai kerajaan negeri tuan-tuan, pegawai kerajaan persekutuan mengalu-alukan kemasukan kita sebagai kerajaan dan mereka beri kerjasama sepenuhnya. Cuma kita atas sikap kita orang parti, orang politik, jangan suruh pegawai tu jadi PAS. Ini saya pening sikit lah. Dia kata DO tu parti tu, DO tu parti ni. DO mana ada PAS, cik oi. Dia bukan orang politik, dia pegawai tadbir. Dia suruh tukar kawan ni, suruh tukar kawan ni.
Tak boleh lah lagu tu. Pegawai ni dia serve government of the day. Kita jadi government, dia serve kita. Orang tu jadi government, dia serve orang tu. Dia bukan ahli politik, dia pegawai tadbir. Jadi kita jangan mengharapkan pegawai-pegawai ni pakai baju hijau. Macam orang sebelum kita mengharapkan dia pakai baju oranye. Masa depa tu merintah pun, depa tu bercakap agak dengan saya, DO tupas. Ha mohong mana ada DO pas. Bila DO tak cakap, tak dengar cakap dia kata DO tu parti lain. Tak betul tuan-tuan. Pegawai kerajaan bukan orang politik. Walaupun mereka ada pendirian politik, hari mengundi depa mangkah. Tetapi dalam pekerjaan sebagai pegawai tadbir negeri, mereka tidak berpolitik. Depa tak ada parti. Jadi depa akan ikut buku. Apa yang buku kata depa buat, apa yang buku kata tak boleh depa tak buatlah. Hak tu senang. Dulu masa kita mula-mula di kerajaan 2008, memang desakan kuat kepada Ustaz Zizan, sos tukar orang ni. Sampai Ustaz tanya nak bos siapa? Tak tahu. Dah datang nak tukar sama siapa? Dia tu parti lain. Sekarang ni pun alhamdulillah tak ada dah orang main minta balak. Dulu ada. Dulu tuan-tuan, kita perkawan dengan PKR dalam Pakatan Rakyat. Jadi ramai businessman yang masuk politik pada masa itu masuk Pakatan Rakyat, bukan masuk PAH. Dia masuk Pakatan Rakyat, mari nak menega, nak gunakan saluran politik bisnes, nak buat perniagaan. Kalau dia tak boleh, dia akan mula meracuni orang. Dia mari minta balak, ustaz tanya pada masa tu, nak apa batang? Dia kata ustaz ni main-main pula. Tak betul nak apa batang abang lah kat aku. Lalu ni tak ada lah tuan-tuan. Ada yang main minta tanah, ustaz tanya nak apa lori? Aku nak pergi hantar. Alhamdulillah pun tak main dah. Saya Ustaz Zam tak mau lama-lama. Tok guru dah sini. Tuan-tuan sekalian, seboleh mungkin kita sedang buat yang terbaik bersama dengan esko-esko dan adun-adun yang kita ada di Kedah ni. Semua telah bertungkus lumus. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri usaha-usaha yang telah dibuat oleh adun-adun. Letih tuan-tuan tengok mereka. Tambahlah hak buat sungguh-sungguh kan. Tengok pun letih dah. Cikgu Nasir gajah pun dia pergi tangkap tuan-tuan. Adun Bayu. Satu-satunya adun di Malaysia yang menjadi penangkap gajah adalah Adun Bayu. Dia lah habaq kat saya, dia kata mu broza boleh buat, bekho boleh buat, mu tak boleh tengku satu ya. Apa? Mu tak boleh tangkap gajah. Aku boleh. Betul. Cikgu Nasir boleh tangkap gajah. Tuan-tuan kalau ada gajah liar melintas, panggillah Adun Bayu. Tangkap. Meja suka buat infrastruktur. Meja ni kolektif. Baru ni dia jadi pengarah masa banjir tuan-tuan. Saya tengok kesian kat dia. Ayat liok belanja. Letih kan? Semua orang letih. Saya harap kerja-kerja yang telah kita lakukan selama beberapa tahun sebagai wakil rakyat akan menjadi bekalan kita di akhirat dan menjadi tempat orang menilai parti kita, prestasi parti. Tak ada wakil rakyat kita yang kedekut. Saya tak dengar komplain wakil rakyat kedekut, tak ada. Kalau dia memang tak ada duit sungguh, saya tahu. Memang tak ada sungguh, bukan kedekut. Lah ni pula duk lawan bola. Hak kalah awal alhamdulillah tak keluar duit lah. Hak menang macam Bayu. Dia duk tulis dalam Facebook dia syok, tapi saya tahu dia derita duk keluar duit lawan bola. Nampak macam mana nak ambil orang muda kan? Orang muda minat sukan. Kita buat Piala Menteri Besar, satu Kedah ni tuan-tuan, beribu orang terbabit dalam sukan bola sepak tu. Lepas ni kita buat sukan motor pula. Sekali buat program untuk anak-anak muda, motor, berpuluh-puluh ribu hadir. Saya dah arahkan Ustaz Nur Amin, Ustaz Afnan untuk buat motor ni sekali lagi. Saya rasa 31 Ogos kah atau bulan September, saya hadiahkan 3 buah motosikal Y-Suku. Tuan-tuan pun boleh main lah. Hak tua-tua kalau nak kebasa nak naik Y-Suku, mari lah. Saya pun tak tahu Y-Suku lagu mana. Dia pun kata kena bagi Y-Suku baru lepas main. Kita bagi 3 biji, insya-Allah tuan-tuan.
Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah negeri Kedah ni kita pernah simpan duit sebagai reserve negeri. Yang paling tinggi adalah pada masa Ustaz Azizan menjadi Menteri Besar, 320 juta. Masa kita masuk ofis, simpanan reserve kerajaan 180 juta. Kita berbanding dengan Pulau Pinang pada masa itu ada 700 juta, dengan Selangor ada 3 bilion. Tuan-tuan sekalian, pada masa Datuk Seri Mukris jadi Menteri Besar, ada satu ketika reserve kerajaan tinggal 40 juta. 40 juta ni tuan-tuan, bayar gaji pegawai pun tak lepas. Gaji pegawai sebulan banyak kan, 23 juta. Maka kerajaan pada masa itu berhutang dengan Putrajaya. Lah ni kita duk bayar setahun 10 juta hutang dengan Putrajaya untuk bayar gaji pegawai. Bila kita masuk jadi kerajaan tahun 2020, sampai sekarang ini kita telah menyimpan sebagai reserve simpanan kerajaan negeri untuk dibelanjakan pada masa kita sesak. Lah ni tak kira sesak, tuan-tuan jangan suruh belanja duit tu. Lah ni tak sesak lagi. Kita ada simpanan tetap sebagai reserve negeri 600 juta. Saya habaq ni untuk tuan-tuan, bukan tuan-tuan suruh minta duit tu. Janganlah minta. Betul-betul kena simpan untuk perbelanjaan pada masa depan. Kerana pada masa depan kita tak tahu lagi ekonomi ni nak jadi lagu mana. Kalau ekonomi merudum, insya-Allah hutang-hutang pinjaman kita boleh serve. Benda-benda kebajikan kita boleh pakai. Jangan suruh pakai lah ni masa untuk menyimpan. No? Tapi kita telah mencapai rekod untuk negeri ini dalam bab simpan. Rasanya jangan merapu. Belanja duit jangan merapu. Simpan jangan merapu. Dulu-dulu dia merapu tuan-tuan. Program macam-macam, belanja juta-juta. Main golf. Adalah hari-hari apa? Dia panggil golf. Belanja 500,000. Main golf. Saya tak main golf tuan-tuan, saya main rugby. Bola rugby murah je. Satu bola rugby boleh main 30 orang. Jadi mainlah permainan yang murah. Tuan-tuan pun kalau ada nak rasa nak main rugby boleh panggil saya. Kita boleh gomoi di Padang insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih di atas pedoman panduan yang diberikan oleh Tan Sri Tuan Guru Presiden kepada kita di Kedah ini untuk memimpin kerajaan dalam suasana yang sangat harmoni. Tuan-tuan, kalau kita saksikan semua kerajaan di Malaysia yang ada campuran macam kita. Di Pahang solid UMNO Barisan Nasional, di Perlis solid Barisan Nasional, di Johor lepas pilihan raya solid, di Melaka sama, di Perak masa percampuran 2 kali berselerak. Akhirnya lah ni nampak aman lah, alhamdulillah. Pun berlaku pertukaran-pertukaran. Kita tuan-tuan dengan sikap orang PAS yang baik, rakan-rakan kita pun baik, kita dapat kekalkan keharmonian. Negeri kita boleh bergerak terus ke depan untuk meninggalkan negeri-negeri lain di belakang. Itulah rahsia yang kita ada. Kita harap keharmonian sikap baik kita ini dapat diteruskan pada masa depan. Kegelojohan, kerakusan itu kita bagi ke orang lain lah. Kita buat baik saja. Buat baik saja ni tuan-tuan, Allah akan balas dengan mengurniakan jalan mudah untuk kita capai apa yang kita nak capai. Saya ucap terima kasih juga kepada Badan Perhubungan PAS Negeri. Dia pun tak apa kacau saya sangat. Bab parti ni tak ada duk panggil sangat lah. Hang pi duk jaga di Wisma, Ustaz Mak Yata aku jaga parti. Bagi kerja dengan baik. Adalah kutu berhak mana pun duk pelaga ni. Pelaga saya dengan Ustaz Mak Yata ni. Tuan-tuan sekalian, saya dengan Ustaz Mak Yata sampai kiamat pun saya tak lawan. Dia bos saya dalam parti. Daripada dulu, zaman pemuda dulu, saya sekat naik timbalan ketua pemuda. Ustaz Mak Yata kata hantar pula kata, oh tak boleh, mu berhenti, aku pun berhenti juga. Sampai sekarang ni dia akan jadi nombor 1 sampai dia nak lah. Saya takkan berlaku apa yang sedang diadu dombakan. Tuan-tuan sekalian,
keharmonian dalam parti, keharmonian dalam kerajaan inilah rahsia kita kekal dengan baik di Kedah. InsyaAllah kita akan hadapi PRU15 yang akan datang. Tok Guru mungkin tahu kot tarikh, mungkin dia jalan. Saya teka pun mungkin tak betul. Dia kata bulan 1, bulan 2, bulan 3. Saya kata sebelum bulan 7 tahun 2023 akan ada pilihan raya, insyaAllah. Jadi kita kena sedia bersungguh-sungguh. Apa yang telah kita bukti dalam kerajaan negeri ini akan menjadi sebahagian daripada apa yang kita nak maklumkan kepada pengundi negeri Kedah. Saya yakin bagi penduduk negeri Kedah yang boleh mengundi sekarang ini, dia celik mata dan celik hati untuk memilih PAS sekali lagi sebagai pemerintah di Kedah ini, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.